dengan jumlah maut 2,650 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata 23 kluster baru dikenal pasti dengan 8 kluster komuniti dan 6 kluster keagamaan. Kluster tercetus akibat aktiviti kunjung mengunjung dan berkumpul sebelum perayaan serta Majlis Ekonomi Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan tentang COVID-19. Pada masa ini, dunia sedang dilanda wabak baharu iaitu wabak coronavirus. Ia juga dikenali sebagai Novel Coronavirus 2019 atau dipanggil COVID-19. Virus ini juga sedang meluar di Malaysia dan menjadi mimpi negeri kepada semua orang. Pada mulanya, ia dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Istilah pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini juga akan mengancam kawasan yang lebih luas seperti sebuah negara atau seluruh dunia jika dibiarkan melarat. Pandemik ini bermula daripada penularan wabak di peringkat epidemik yang merebak secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan mampu membunuh ramai orang dalam masa yang singkat. Persoalannya, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selsema hingga ke penyakit yang lebih teruk seperti MERS dan SARS. Lazimnya, coronavirus dapat menjangkiti saluran pernafasan. Jangkitan virus ini juga sama seperti jangkitan selsema yang lain dan komplikasi lebih teruk pada golongan lemah imunisasi badan. Ia boleh dijangkiti melalui titisan dari hidung atau mulut apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain akan mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin. COVID-19. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April. Hari ini kerajaan telah menambah tempoh kawalan pergerakan selama 14 hari. Laporan untuk Susi Geze. Apa yang paling kita takuti ialah tim frontline kita mula burn out. Mereka yang degil melanggar peraturan Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau mereka sendiri tahu ada keluarga mereka atau mereka sendiri tengok bagaimana sakit menderita. Saya akan menerangkan tentang 3 varian tengah menular di Malaysia. Antaranya adalah varian United Kingdom, varian Afrika Selatan dan varian India. Ciri-ciri untuk varian United Kingdom adalah mudah merebak dan dijangkiti dalam keluarga. Kegusaran dalam kalangan saintis varian ini menyebabkan virus lebih kebal daripada antibodi sekaligus membuat vaksin tidak terkesan dengan manusia. Walaupun varian ini tidak menunjukkan simptom yang teruk, namun ia boleh menular dengan mudah dan cepat. Okey, untuk varian India pula, ia mempunyai tempoh penyebaran yang sangat pantas.
Dia mudah dijangkiti kerana mempunyai mutasi berganda yang memberi kesan yang lebih buruk kepada pesakit yang dijangkitinya. Apabila dijangkiti, ia akan menyebabkan kerosakan teruk pada organ, terutama mereka yang mempunyai penyakit lain. Jika sebelum ini, golongan muda tidak terkesan disebabkan imuniti badan mereka yang kuat, namun varian India ini menunjukkan kesan yang teruk terutama golongan pesakit daripada golongan usia 20 tahun hingga 40 tahun. Ada yang tidak menunjukkan sebarang gejala pada awalnya dan keputusan swab test negatif, namun menunjukkan simptom yang teruk serta merta. Sekiranya kluster yang terjangkiti terdiri daripada kluster berkomuniti, jangkitan ini akan susah untuk dikawal kerana ia adalah mutasi berganda. Untuk varian Afrika Selatan pula, ia memiliki potensi untuk melepasi saringan COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau lebih dikenali sebagai KKM. Ia tidak menunjukkan sebarang gejala pada awalnya, namun akan menyebabkan keterukan secara tiba-tiba. Simptom awal bermula dengan batuk dan demam secara terus-menerus itu berulang-ulang. Namun, tiada gejala deri rasa dan bau. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana virus COVID-19 boleh tersebar dan menyebabkan jangkitan. Umum mengetahui bahawa virus ini boleh tersebar melalui cecair badan seperti batuk dan bersin. Apabila seseorang individu itu tidak memakai pelitup muka, kebarangkalian untuk terjangkit adalah sangat tinggi. Seterusnya, virus ini juga boleh tersebar melalui sentuhan. Tidak kira sama ada sentuhan badan atau melalui barang-barang milik pesakit yang telah terjangkit. Jadi, pemakaian sanitasi tangan atau hand sanitizer adalah amat digalakkan bagi mengelakkan dari terjangkit. Bukan itu sahaja, virus ini juga dikatakan boleh tersebar melalui ruang udara. Kawasan atau tempat tertutup seperti kenderaan awam adalah antara tempat yang mempunyai risiko tinggi untuk virus ini tersebar. Virus ini akan lebih mudah tersebar apabila terdapat terlalu ramai penumpang yang bersesak di dalam kenderaan awam tanpa sebarang penjarakan sosial. Menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan virus juga merupakan salah satu cara bagaimana virus ini boleh tersebar. Hal ini berkemungkinan adalah kerana terdapat percikan air liur dari individu yang telah terjangkit terkena pada sesuatu permukaan tersebut. Terakhir, terdapat juga kajian yang mengatakan virus ini boleh tersebar melalui haiwan. Hal ini kerana pada mulanya virus ini juga telah dikesan terdapat pada haiwan. Saya akan menerangkan tentang simptom-simptom COVID-19. COVID-19 mempengaruhi banyak organ badan. Oleh itu, orang dengan COVID-19 mungkin mempunyai spektrum simptom yang luas. Simptom dan tanda-tanda penyakit mungkin penting untuk membantu mereka dan staf penjagaan kesihatan yang mereka temui tahu sama ada mereka mempunyai penyakit itu ataupun tidak. Simptom-simptom tersebut adalah orang dengan virus COVID-19 yang ringan mungkin mengalami batuk, sakit tekak, suhu tinggi, celik-berik, sakit kepala, sakit otot atau sendi, keletihan dan kehilangan atau gangguan deria bau dan rasa. Tanda-tanda tersebut diperoleh dengan pemeriksaan klinikal. Tanda-tanda COVID-19 yang dikaji dalam ulasan ini termasuk bunyi paru-paru, tekanan darah, tahap oksigen dalam darah dan kadar denyutan jantung. Dan terima kasih. Saya akan menerangkan 5 tahap jangkitan COVID-19 pada manusia. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga tahap yang kelima. Okey, pada tahap yang pertama, mereka yang didapati positif tidak akan mengalami sebarang gejala. Okey, pada tahap yang kedua pula, mereka yang positif ini akan mengalami gejala seperti batuk, sesama dan juga demam tetapi tidak mempunyai apa-apa masalah berkaitan dengan paru-paru. Okey, pada tahap yang ketiga, mereka yang positif ini akan mengalami satu tambahan simptom iaitu mereka mempunyai masalah radang paru-paru.
ataupun pneumonia. Okey, pada tahap yang keempat, pesakit yang berada tahapnya ini masih mempunyai gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesama dan juga radang paru-paru. Namun, pada tahap ini, pesakit memerlukan bantuan oksigen untuk bernafas. So, maknanya dia radang paru-paru dia pada tahap yang agak kritikal. Okey, pada tahap yang kelima ini adalah tahap yang paling ekstrim. Okey, pada tahap ini, pesakit sudah berada satu tahap yang sangat kritikal. Ini kerana banyak organ dalam tubuh badan pesakit mula terjejas, seperti jantung, saraf, pembuluh darah. Okey, dan berada dalam tahap kritikal. Dan masalah ini akan menyukarkan mereka untuk bernafas. Okey. Jadi apa yang saya sudah katakan tadi adalah 5 tahap jangkitan COVID-19. So, apabila sudah melalui tahap yang kelima, sangat kritikal dan juga akan menyebabkan kematian. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam keadaan tenang, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri di talian telefon. Okey? Buatkan untuk yang baik-baik ni. Okey? Alright, kita kereta. Alright. Tak boleh, tiket. Jangan tiket. Okey, tiket. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah-kaedah menangani COVID-19. Langkah pertama ialah melakukan saringan. Hadir dan buat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari, tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan apabila mempunyai simptom COVID-19. Kaedah kedua ialah kuarantin diri. Sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, anda dinasihatkan untuk melaporkan diri kepada pusat isolasi dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya anda mendapat gejala seperti batuk, demam, sesama, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Ketiga ialah memakai topeng muka. Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau sesama, pakailah topeng muka dengan segera. Mendapatkan rawatan di klinik atau hospital dan jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang kali. Sebaiknya keraklah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Keempat adalah kekal berada di rumah atau stay at home. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dalaman dan tidak perlu keluar. Langkah kelima, tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul, menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan hand sanitizer. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Campurkan 1 peluntur dan 9 penutup air sahaja dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon bimbit, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti sejuk. Langkah ke-6 ialah menjaga jarak 1 meter. Sekiranya memerlukan anda untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menjaga kesihatan dengan baik seperti makan makanan yang berkhasiat dan melakukan senaman ringkas di rumah. Menyeru kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Kita dah ada SOP, pelbagai SOP. Tetapi kalau tiada kepatuhan kepada SOP, maka kita tak akan berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Saya akan menerangkan tentang vaksin COVID-19. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus yang telah dimatikan. Vaksin mengandungi antigen. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk membentuk sistem imuniti terhadap penyakit khusus. Di Malaysia terdapat beberapa jenis vaksin, antaranya Pfizer-BioNTech. Teknologi ini berasaskan vaksin mRNA, memerlukan 2 dos untuk mencapai herd immunity dan peratus
populasi yang dilindungi sebanyak 50%. Seterusnya, AstraZeneca. Teknologi platform berasaskan adenoviral memerlukan 2 dos. Peratus yang dilindungi sebanyak 10%. Vaksin yang seterusnya ialah Sinovac. Teknologi vaksin virus yang tak teraktif memerlukan 2 dos, manakala populasi yang dilindungi sebanyak 18.8%. Seterusnya, Sputnik V. Teknologi platform berasaskan adenoviral memerlukan 2 dos. Peratus populasi yang dilindungi sebanyak 10%. Jadi, vaksin seterusnya ialah CanSino Bio. Platform berasaskan adenoviral. Ia memerlukan 1 dos sahaja dan peratus populasi yang dilindungi sebanyak 10.9%. Sudah sedia maklum, keadaan negara Malaysia sekarang ini berada di fasa yang membimbangkan semua pihak berkaitan penyakit virus COVID-19. Jadi, saya menyeru semua pihak agar mendaftar untuk mengambil suntikan vaksin yang diberikan oleh kerajaan supaya kita dapat membantu memutuskan rantaian virus COVID-19 dan keadaan harian kita kembali seperti sedia kala. Rakyat Malaysia yang ingin mendaftar boleh mendaftar di MySejahtera atau laman web www.vaksincovid.gov.my. Sekian, terima kasih. Apakah kesan akibat penularan wabak COVID-19? Terdapat beberapa kesan yang telah dialami oleh Malaysia dalam beberapa sektor akibat penularan wabak COVID-19. Antaranya adalah dalam sektor ekonomi, iaitu sektor perniagaan dan pekerjaan. Akibat penularan wabak COVID-19 baru-baru ini, masyarakat kita telah hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Selain daripada itu, permintaan dan jualan berkurang daripada pemborong dan perniaga. Tambahan pula, terdapat perniagaan dan juga premis yang terpaksa ditutup. Okey. So, macamnya you kerja sendiri ke atau kerja? Saya buat kerja sendiri lah. Kerja sendiri. So, tak ada terjejas ke income ke apa ke? Ada terjejas lah. Saya kerja office pun ada. So, confirm lah. Affect to everyone. Oh, I see. Tapi COVID pun kena jaga juga kan. So, definitely impact to everyone lah. Selain daripada itu, akibat kesan penularan wabak COVID-19 dalam sektor perniagaan dan pekerjaan adalah potongan gaji. Beberapa pekerja di sesetengah premis mendapat potongan gaji kerana penularan wabak COVID-19 ini. Hal ini telah menyebabkan perencanaan ekonomi dalam sesebuah keluarga sekaligus memberi impak dalam sektor ekonomi negara Malaysia. Tambahan pula, akibat penularan wabak COVID-19 ini juga memberi impak dalam sektor kesihatan. Antara kesan dalam sektor kesihatan adalah bekalan makanan dan perubatan sangat-sangat terhad. Obesiti akan dialami oleh rakyat Malaysia sekiranya gaya pemakanan tidak dijaga. Dalam pada masa yang sama juga, masyarakat kita mengalami tekanan mental dan emosi. Hal ini demikian kerana penularan wabak COVID-19 ini yang telah menyebabkan pelaksanaan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 ini. Impak Perintah Kawalan Pergerakan kepada penduduk Malaysia seterusnya ialah dari sektor pendidikan. Golongan yang terkesan dengan PKP di Malaysia ini antaranya murid sekolah, pelajar IPT, guru dan pensyarah. Melalui pembelajaran di atas talian ini, pelajar dapat meningkatkan literasi komputer. Selain itu, guru maupun pensyarah juga dapat meningkatkan kemahiran mengajar secara online.
Namun, belajar atas kadar ini juga dapat memberi kelemahan kepada pelajar sendiri maupun guru. Antaranya, bahan rujukan yang terhad, kurang berkomunikasi antara guru dan pelajar dan juga akses internet yang terhad. Selain itu, sektor keselamatan juga memberi impak buruk dan baik kepada rakyat Malaysia semasa PKP dijalankan. Antaranya, kadar jenayah semakin berkurangan dan kadar kemalangan jalan raya juga berkurangan. Namun, tidak dapat dinafikan peningkatan skema semakin tinggi semasa PKP dan juga kes penderaan dan keganasan rumah tangga juga semakin tinggi. Kesimpulannya, hari ini kita berhadapan dengan norma baharu kehidupan yang sehingga awal 2020, tahun yang dijadikan sebagai indikator kemajuan negara dalam pelbagai segi, tidak disangkakan sama sekali. Paling jelas, norma baharu kini dihayati, dilalui dan dialami di setiap peringkat kehidupan tidak kira sektor dan sektor sosioekonomi. Ia telah memberi impak yang dahsyat ke atas setiap individu, keluarga, institusi, sektor dan juga kerajaan. Sudah pasti impaknya akan berterusan untuk beberapa tahun lagi sebelum keadaan kembali normal. Ketika tiada sebarang pilihan, setiap rakyat Malaysia sudah mula menjadikan norma baharu sebahagian daripada kehidupan mereka. Banyak pengajaran dan pengalaman yang telah dibina sepanjang wujudnya pandemik COVID-19. Pandemik paling buruk dalam dunia ini telah membawa kepada kepentingan menitik beratkan gaya hidup sihat dan kebersihan sepanjang masa. Diharapkan pematuhan prosedur operasi standard, SOP dan undang-undang bukan sahaja harus diutamakan dalam memerangi COVID-19, tapi dalam aspek kehidupan yang lain. Ini kerana krisis boleh datang dalam apa jua bentuk. Setiap warga perlu membina tekad untuk mematuhi setiap kerangka perundangan bagi melahirkan sebuah negara yang maju dalam semua segi, termasuk memiliki disiplin, etika dan integriti tinggi. COVID-19 sebenarnya telah memberi pengajaran yang amat penting dalam semua aspek. Akhir kata, kehidupan ini merupakan satu perjalanan penuh dengan pengajaran. Kita belajar dan terus belajar. Pandemik COVID-19 satu lagi lipatan sejarah yang akan membawa kita ke hadapan. Apa yang penting adalah sejauh mana segala pengalaman dan pengajaran ini digunakan untuk membina kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu yang ada pada hari ini dan generasi akan datang. Umpama kata pepatah, ada rotan, ada duri, diharapkan impak yang diakibatkan oleh COVID-19 akan membawa rahmat kepada umat manusia. Kita akan kembali merasai kebebasan normal dalam waktu terdekat jika semua sanggup berkorban, iaitu mematuhi SOP dengan ketat, penuh berdisiplin dan komitmen. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. InsyaAllah kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara. Pasti ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan PKP fasa 1 dan kedua. Dan apa yang penting, kita sedang berjuang memerangi COVID-19 ni. Dan kita masih belum menang, tetapi apa yang penting ialah tindakan kita selama ini.